Yes, apa khabar semua? Salam sejahtera. Selamat datang ke Berbulu Gamban, episod yang baru, minggu yang baru. Kami bersiaran secara langsung dari 8.01. Hari ini berbeza sedikit, waktu yang delay sikit pukul 9.30, tapi kami akan terus ke udara sampai 10.30 malam. Hari ini macam biasa aku bersama dengan Elif Amira dan juga Amin. Bukan Amin. Fuad? Amin. Apa khabar, Amin? Sihat, Amin? Alhamdulillah sihat. Okey. Okey, sihat, Amin. Hari ini mesti orang pelik. Kenapa dua fan Arsenal masuk dalam studio terus, kan? Dia secara kebetulan. Dikabarkan fan MU sedang Tengah murung je. bermurung. Tengah yes. murung sana ni. Itulah aku macam terkejut juga tengok backlash. Tak adalah backlash, tapi dia macam reaksi yang agak positif juga dengan pemergian Ten Hag ni. Tapi I rasa Ingatkan ramai yang happy. Tapi I rasa bukan penyokong MU je murung. Sebab penyokong kelab-kelab lain pun murung sebab Ten Hag. Betul. Aku rasa Kita baru kemurungan ni, celebrate Ten Hag dipanjang. kemurungan Eric Ten Hag ni dipecat ni dirasai oleh fan-fan neutral Dikongsi sebenarnya. bersama-sama. Betul. Sebab lepas ni mungkin MU akan power kan. Lagi-lagi Wah. bila nama Ruben ni jadi pengurus mana-mana kelab biasa power. Dia cakap Ruben tu dia macam nak mention somebody yang baru tu. Tapi tak apa, ni kita bagi peluang. Kita bagi peluang. Okey guys, tak mahu lengahkan banyak masa. orang Hari ini aku nak ingatkan korang macam biasa, cara-cara untuk korang mendengar Berbulu Gamban. Kalau dah terlepas episod penuh tu, korang boleh dengar dekat Spotify, dekat Shop Podcast, dekat Apple Podcast, dekat Astro Go untuk ulangan episod Berbulu Gamban. Okey, so itu adalah platform-platform yang korang boleh tengok balik dan juga dengar balik. Aku nak ingatkan korang, hari ini hari yang cukup istimewa. Kita pack show today sebab kita akan bagi tiket free kepada seorang pemanggil, 2 tiket free. Dan 4 lagi tiket kepada 2 pemenang daripada Twitter yang aku akan umumkan dalam segmen yang kedua nanti. Twitter ataupun X lah kan. Aku akan umumkan pemenang dekat X dalam segmen kedua. Dan akan ke udaranya isyarat memanggil dalam sejam ni nanti. Okay? Untuk korang call untuk menang 2 tiket. Untuk menyaksikan JDT lawan Ulsan Hyundai, Ulsan HD pada 5 November dekat SSI nanti. Okay, so nantikan peluang untuk korang menang tiket. Syarat manggil akan ke udara dalam jam ini. Okay, pastikan anda terus menyaksikan sampai penghujung rancangan nanti. Nombor telefon yang korang kena call untuk sembang dengan kita orang ada dekat tertera dekat bawah 038957 8463. Okay, untuk sembang pasal segala apa topik dan juga untuk korang call dan menang tiket lah. Tapi bukan sekarang, tunggu isyarat manggil untuk menang tiket. Alright guys, tak mahu lengahkan masa. Kita terus review dulu perlawanan melibatkan Arsenal dan Liverpool. Saka gets Robinson. Scott's got to be careful. Boom! One chance, one goal. By Alexander-Arnold. Good flick of the front post. Van Dijk puts it in. Diaz flicked it on. Virgil van Dijk gets his first Premier League goal of the season. He sent it in. Stepping a chance. Darwin Núñez is onside. He's got Salah infield of it. Mo Salah must be! He does it again! Mo Salah, for the 8th season in a row, scores against Arsenal. Alright guys, ini adalah sedikit fakta yang kita nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan apa yang diluahkan oleh Mikel Arteta. Really disappointing not to win it because when you look at the chances, kami sepatutnya menang game ni. Tim kita main elok, kita mendominasi permainan dan agak berkeyakinan tinggi. Arne Slot pula macam setuju pula dengan Arteta. Dia kata eventful, exciting, my opinion. Arsenal in the first half aku rasa dimasukkan better than us. Ataupun Arsenal were the first team musim ni yang lagi elok daripada diorang. Faham? Dia mengaku. Dia Saya akan memilih dengan interpretation yang kedua lah. Tapi aku setuju juga yang Arsenal were the better team first half. Tapi adakah Arsenal really the better team dalam second half? Itu adalah satu tanda tanya. Aku Itu ada adalah jawapan satu tu. persoalan. Kami ada jawapan tu. Okey, 2 fan Arsenal ada kat sini. Bila dia cakap kami tu macam nak tengok jawapan sama ke tak? Okey. Bagi Amir. Adakah ini alasan FC ataupun Arsenal FC? Dia macam ni Ben. Bila dia kata yang apa tadi first half tu Arsenal better team kan. And then second tu kau cakap tadi pasal yang Arsenal adakah better team. Apa yang berlaku pada second half tu? Aku tak kata ada slot ni. Okey, Arne Slot. Okey, untuk Arne Slot lah. Okey, apa yang aku nak katakan ialah situasi unfortunate untuk Arsenal lah. Kita boleh nampak ada injury berlaku. So berlaku perubahan taktikal untuk defensif dekat Arteta pada masa tu. So itulah yang menyebabkan yang mana Arsenal hilang fokus dan bolos. Tapi pada aku untuk situasi ni aku tak boleh nak menyalahkan Arteta yang menggunakan taktikal defensif tu. Sebab kau kena faham bila Arsenal dah berada pada situasi banyak cedera, kau nak kena pastikan yang player kau akan ready fit untuk the next game. Sebab kalau kau push semua hanya untuk satu game, then dia akan bagi impact berterusan.
Dan apa yang lebih penting pada aku untuk game ni lah, Arsenal kau tak kalah. Bila kau tak kalah, at least kau dapat 1 poin. Walaupun aku ralat lah sebagai peminat, aku rasa memang betul boleh menang. Tapi bila kau dapat 1 poin, then aku accept lah benda tu. Yeah, so I think so. Okay, dari segi tu, I rasa pendapat sedikit berbeza. Dari segi stance masih sama, like Arsenal were not as good lah dalam separuh masa kedua, tapi dalam aspek yang sedikit berbeza. So betul memang ada perubahan taktikal secara defensif, and Liverpool memang ambil advantage dalam transitional moments lah. So, itu yang membuatkan kita lost the advantage of holding on to that potential 3 point. Tapi also sebab bila dalam first half kita boleh nampak memang macam mana Timber dimainkan dalam peranan left back yang sangat efficient untuk marking Salah at all times. So diorang dah take out dah. Like memang datang, ini dua-dua pasukan datang ke perlawanan tu dengan perlawanan yang sangat jelas lah bagi I. Like boleh nampak memang Timber memang like all the way, you punya biggest excitement today memang Salah. Especially nak cut off direct access towards Salah tu, passing. And then off run daripada player-player Liverpool lain yang akan bagi passes kepada Salah. Tu satu. Tapi bila kita dah berubah, kita dah buat perubahan dalam dari segi taktikal, banyaklah Liverpool menang dalam momen-momen transitional yang membuatkan like you nampak off ball run, and boleh nampak you bagi Liverpool spaces kat belakang dah dia orang akan make advantage secara efficient. It was tak obvious silap lah. aku back four korang dalam game ni adalah Partey selaku right back, Ben White dengan Gabriel, dua centre back, and of course left back adalah Jurgen Timber kan yang start, tapi ialah Timber dengan Gabriel keluar dalam second half sebab injury maksudnya apa, Luis Kelly dengan Kiwior kan sebagai ganti, dan especially bila diorang dua itulah yang berhadapan dengan Salah dan juga Nunes yang menjadi punca juga kepada jaringan dua gol kedua yang dijaringkan oleh Liverpool. Tapi aku nak sentuh kat sini pasal persembahan yang dipamerkan oleh Bukayo Saka, sebab bukan senang untuk kau kembali daripada injury dan perform pada level immediately kau kena turn it on. Lagi-lagi kau lawan dengan antara tim yang merupakan rival dari Liverpool aspek mengejar title ni kan. So Saka 3 gol 7 assist setakat ni, dan ada satu stat yang menarik ya aku nak kongsikan dengan korang sebelum kau jawab bukan saja dia menunjukkan leadership selaku kapten. Leadership ni ada banyak cara kau boleh tunjuk. Tak semestinya kau kena leadership, kau kena jaga adik ni, kau kena bela dia dekat bilik persalinan, bukan. Kau kena ambil tanggungjawab. So bila kau nampak Saka mengambil tanggungjawab, gol awal 9 minit dan sebagainya, dan dia terlibat dalam 10 jaringan untuk Arsenal hanya dalam 8 penampilan, which is sebelum ni cuma Cesc Fabregas yang berjaya mencecah angka 10 pelibatan jaringan sebelum ini dalam kurang penampilan daripada Saka, iaitu pada musim 2009-2010. Apa itu mengatakan kepada awak? Pada aku, macam yang diperkatakan oleh mana-mana peminat Arsenal lah, Saka Starboy. Kita tahulah gelaran dia Starboy. So, bila dia carry that particular title dalam diri dia, so aku rasa dia dah dapat pikul tanggungjawab tu dengan baik. Pada mula tu aku agak risau agak dulu sebab kau terlalu muda dan terlampau banyak harapan yang diletakkan. Tapi surprisingly dia boleh overcome benda tu dengan attitude yang sangat baik, dan apa yang lagi aku rasa menarik lah untuk tengok Saka ni, dia dah pandai handle pressure dalam game. Kita tahu orang akan attack dia, macam kita pernah bincang dulu juga pun, bila dia dapat bola akan ada 2 atau 3 layer defense yang akan cuba buat, dan aku rasa agak terkejut game tu sebab aku target mungkin dia letakkan Robertson dah tahu Saka main macam mana, Robertson boleh kawal dia. Tapi Robertson gagal kawal dia banyak kali sehingga Robertson pun dikeluarkan. Cuma itulah kegagalan Arsenal tu ada sebab kau nak convert chance tu, tak ambil peluang tu dengan sangat baik. Sebab macam aku cakap tadi, sepatutnya memang kena menang lah game tu. Sebab kalau kau ingat last season Arsenal menang 3-1. Season sebelum tu Arsenal menang, tapi season sebelum tu 2 dekat Emirates, dua-dua Arsenal kena belasah. So untuk rekod Arteta sebenarnya dekat home yang mana Emirates ni, Arteta pegang rekod yang sangat baik tau. 3 kali menang, 2 kali kalah, dan yang terbaru ni draw. So sepatutnya masa kau datang turun dekat game tu, kau dah nak tunjuk kat Liverpool, macam Liverpool buat this is Anfield, untuk Arsenal this is Emirates. Kau kena tunjuk ni fortress yang kau. Arsenal kalah 2-0 tu dekat Emirates ke dalam Piala FA last season? Tak, semua liga. Kalau untuk rekod liga yang aku cakap kau tadi, Arsenal kalah 2-0, ni untuk liga sajalah, konteks liga. Sebab aku nak tengok daripada segi Arsenal punya preparation lah untuk term of liga. Faham. So aku rasa benda tu tak sepatutnya berlaku lah. Tapi satu point aku accept lah. Dalam konteks, kita dapat satu mata dalam konteks kecederaan and players unavailable lah. And even kalau nak cakap pasal kecederaan kat back four pun, kita punya patutnya kita easily lah the second best choice would be Tomiyasu yang tak ada pun. So tak payahlah sebut benda yang tak ada, itu satu. Tapi lagi satu, kalau boleh nak bagi shout out untuk Liverpool pula. I rasa player yang
beberapa perlawanan sebelum ni pun kita selalu bila kita analyse this one player selalu rasa macam mana impak dia tak rasa atas padang, masih mencari-cari, hilang purpose, kadang-kadang rasa macam efficiency level Siapa? untuk Liverpool ni nampak tak nampak. Nunes. Oh, Darwin Tapi Nunes. I rasa macam Darwin Nunes like dimainkan dan dia sendiri memainkan peranan dia atas Player yang padang. Ellie selalu kritik kan selalu Exactly, ni. like I Jarang dia puji betul, Darwin Nunes. tapi malam ni kita memilih untuk jadi objektif lah. No, I rasa macam memang ada one time tu, ada satu moment tu boleh nampak lah, even kalau kita baca analisa pasal game ni pun, the way diorang analyse, responsibility ataupun tanggungjawab Nunes tu untuk kadang-kadang nak create confusion ataupun kekeliruan di antara Gabriel and Timber dari segi siapa yang nak marking siapa. Sebab diorang, apa-apa pun diorang nak cut off direct access of passes towards Salah. Dalam sorry Ali, Go on, dalam go on. segala perubahan yang dilakukan oleh Arne Slot ada something yang aku rasa tak hilang lagi yang merupakan Klopp punya asal usul dia ataupun Klopp punya mentality lah boleh dikatakan, which is mentality monster. Sebab dalam pada kita mengatakan tentang injury, 2 kali dah Ellie petik pasal injury Arsenal ni kan. Tapi kau kena sedar, kau nak comeback 2 kali lagi-lagi dekat away from home is not easy. Tak kisahlah kau dah pernah Champions League ke, kau dah pernah menang Liga ke, yalah ramai-ramai player Liverpool dalam squad mereka adalah Champions. Itu kau kena akui kan. So dekat itu bermain sebagai satu faktor utama kenapa diorang boleh comeback 2 kali dalam game yang bukan mudah, walaupun yes Arsenal ada injury problem apa semua mid game dan juga sebelum perlawanan tak ada Calafiori, tak ada Odegaard, tak ada Saliba. Tapi ramai lupa yang Liverpool juga turun tanpa Alisson. Alisson is a big loss. You have to understand that. Kan? Alisson is a big loss. Seorang lagi adalah Diogo Jota, first choice striker dia. Dalam pada Ellie memuji Nunes yang boleh main peranan tu, tapi aku boleh kata dengan penuh keyakinan, fan Liverpool yang kata peranan Nunes mainkan tu, Jota boleh main 2 kali lebih baik, 2 kali ganda lebih baik. Pendapat kau, Mi? Okey, aku rasa kita pun pernah cakap pasal Jota ni musim lepas kan. So Jota ni pada aku dia adalah bogeyman untuk Arsenal. Sebab rekod dia dengan Arsenal 6 gol aku rasa. Dengan Liverpool saja dia skor dah 5. Aku tak tahu kenapa dia suka sangat menjaringkan gol lawan Arsenal. Ini bila kau cakap soal mentality monster, untuk Liverpool ni kita nampak tak banyak player baru. Kebanyakannya ada player yang diwarisi daripada Klopp. Dan kehadiran Arne Slot juga, dia tak buat banyak perubahan daripada segi untuk boost moral ataupun apa. Dia datang tukar gameplay ke. Kau boleh nampak karakter dia sebagai manager. Dia datang, okey, dia nak bawa dia punya foundation dia. Dalam masa yang sama, apa yang diorang dah buat, kita teruskan. So maknanya dia tak cuba ubah daripada segi persefahaman, daripada segi kualiti kau nak bermain, daripada segi kau berfikir masa bermain. Sebab tu aku nampak untuk Liverpool season ni, kalau dia orang stay injury free, kita ketepikanlah Jota dengan Alisson tu, aku rasa tak ada masalah untuk Liverpool, Arsenal untuk cabar City sebelum bulan 12 ni untuk berada di top 1. Aku rasa dua tim ni, sebab tapi Arsenal dah ada injury. Liverpool belum ada yang injury yang pada aku sangat kritikal. So aku rasa mentality monster tu memang salah satu faktor terkuat untuk Liverpool sebenarnya. Maksud kau bila kau kata kritikal tu apa maksud dia? Maksud kau tak penting injury Alisson tu, tak kritikal untuk diorang. Okay. Alisson is one of the best goalkeeper di dunia, bro. Okey, aku cakap Alisson neutral lah. Kalau aku kata Maksud kau kehilangan Odegaard tu lagi besar daripada Alisson lah. Bukan, maksud aku untuk Liverpool kehilangan Alisson yes besar, tapi kita tak boleh nak menidakkan peranan Kelleher tu juga. Walaupun dia kita nampak tidaklah sebagus Alisson, tapi pada aku untuk level dia dalam Premier League untuk dia compete, aku rasa dia okey je. Dan aku tak boleh jurang tu tak rasa dan sangat. kita tidak boleh menidakkan keupayaan Kiwior juga dan juga Lewis Kelly yang masuk. Tak menidakkan, tapi sedikit masih Bezalah kat standard convince. dia. Bukan menidakkan, betul Kelly tu. Tapi I rasa ada Saja je. I rasa ada satu common apa orang panggil pandangan yang mungkin dikongsi bersama oleh penyokong Liverpool dan Arsenal lah. Ataupun dia mungkin teori I je. Di mana actually kalau tengok from bigger picture pun memang semua orang boleh faham like memang Arsenal sebenarnya memang boleh pun dapat 3 mata tu. Because most of the time dalam perlawanan tu memang Arsenal I rasa efficient gameplay untuk neutralisekan attacking threat daripada Dia Liverpool. memang Arsenal's game to lose. Tapi dalam attacking dan dalam offensive dan defensive transition tu yang Liverpool just a mature team lah ambil. Kenapa Arsenal kalah game ni? Kejap lagi kita sembang. Kita nak tengok dulu komen-komen Siapa? IG Ellie. AG pula Ellie. Instagram saya respon kepada soalan siapa MVP korang dalam game tu dan kenapa Liverpool was lucky to get the 1 point ataupun layaklah untuk mendapatkan 1 mata tu. So Sarhan ada katakan MVP Konate Liverpool was lucky to get 1 point. Gameplay agak teruk tapi King Salah to the rest again. Sedikit tidak setuju tapi kita sudah kupaskan tadi. Afiq Nazmi katakan first half Liverpool lucky, first point 1 point, second half well deserved.
Yes. Abdullah Hakil pula katakan MVP Salah, definitely. First half Arsenal dominant. Second half Arsenal park the bus, Liverpool layak dapat satu mata. Tu paling objektif lah. That komen yang terakhir tu adalah point yang aku nak bagi tahu korang. Okay. Sebab sekarang ni, season ni dah jadi satu tema which is bukan nak kata Arsenal tak kebal di barisan pertahanan. Aku mengakui yang injuries tu memainkan peranan. 3 kad merah juga dalam 9 game memainkan peranan. Kenapa korang bukanlah defense yang terbaik kalau dari segi statistik ataupun dari segi jumlah yang korang bolos. Harus diingatkan last season korang dapat 18 clean sheet dan korang cuma bolos 29 gol je sepanjang musim. Tapi perbezaannya di season bukan sahaja dari segi defensif, tetapi aku rasa korang seolah-olah sengaja turun gear 2. Sebab first half tu penuh domination daripada Arsenal. Liverpool tu kan tercungap-cungap juga nak main lawan korang. But that second half, seolah-olah korang membenarkan dia orang masuk balik dalam game. Dan perlahan-lahan, yelah walaupun dia orang terpaksa tunggu sampai minit ke-81, tapi perlahan-lahan Liverpool ada kepercayaan. Dia ada keyakinan balik disebabkan korang benarkan dia orang main. Macam aku cakap tadi lah, isu dia adalah apabila Arteta menukar dia kepada corak defensif. Tapi aku bukanlah nak backup Arteta. Bukan selalu ke Mei kau nampak benda ni? Untuk game ni kalau kau kena perasan, Arsenal ada masalah injury macam yang Eli cakap. And energy pun, even yang players atas padang, Saka pun nampak penat. Yes. Even kau seolah-olah kau push timber yang baik daripada injured untuk terus main, kau tak boleh terus minta 100%. gear 5. Yes. Mungkin Arteta dia mungkin dah rasa pain. Kita tak nampak lah. Mungkin di bilik salin dia cakap dia dah ada sakit sikit. So mungkin Gabriel pun dah ada menyuarakan benda tu. Tapi mungkin Arteta minta okey kita slowkan game sebab kita dah leading. Tapi macam yang cakap lah, benda nak jadi. Betul. So dan memang Kuyok dengan Skelly memang dia tak boleh nak kontrol Salah. Sebab pada aku Salah ni walaupun umur 32, aku tak tahu apa rutin harian dia sampai dia boleh masih lagi ada consistent speed dengan sharpness score tu. Aku tak tahu cakap pasal konsisten pula One dari chance, one goal dari segi konteks, every time dia berdepan dengan pasukan Arsenal tu paling konsisten lah. Dari Betul. rekod berdepan dengan pasukan-pasukan lain, berdepan dengan Arsenal paling dia konsisten, confirm satu gol each time. Dia dah ada 11 gol total dengan dia lawan Arsenal. Satu je dengan Chelsea. The rest semua Liverpool. Okay. Selain daripada antara momen-momen menarik dalam game is when Nicolas Jove naik ketika Mikel Merino skor tandukan. Aku setiap kali aku tengok Arsenal punya set piece ni aku tertarik tau sebab tim dah tahu. Tim semua dah tahu Tapi Arsenal. Dia tak boleh stop. Dia still tak boleh stop juga Arsenal score goal set piece tu. Kalau ada Ballon d'Or untuk coach. Sebab susah nak jangka Eli. Bila kau bayangkan players dalam kedudukan offside dulu dah sebaris lah defender Liverpool ni. Ini semua bekas defender champion elite mentality macam Van Dijk semua kelas dunia Konate apa semua kan. Still tak boleh nak stop Merino daripada score bullet header tu untuk meletakkan Arsenal 2-1 depan. Tapi sebaliknya juga berlaku di mana aku tak nampak pula Nicolas Jove masa Arsenal bolos goal set piece yang Van Dijk score juga kan. So itu satu benda yang menarik lah aku saksikan dalam game. Tapi satu benda yang aku perhati adalah insiden yang ramai fan Arsenal dekat media sosial yang tak puas hati. Okey. Kononnya gol ketiga ini dijaringkan, tapi sebenarnya whistle Anthony Taylor dah dibunyikan lama dah. Aku rasa dah disahkan, kita dah tengok dah ulang tayang visual tu kan. Tapi pendapat kau, sebab ramai kata yang tolakan daripada Kiwior tu tak foul. Okey. Aku tengok video tu banyak kali tau hari ni. Okey, silakan. Sebabkan aku nak memahamkan konteks dekat mana foul dia nak bagi. Okey, pada aku boleh jadi benda tu foul, tapi isu yang menjadi persoalan ialah kenapa kau delay tiup tu selepas kau melihat attack daripada Havertz. Kalau kita tengok ulang tayang bola tu, okey dia challenge Szoboszlai, bola tu jatuh, memanglah bola tu kita nampak jatuh ke dekat tangan Havertz. Tapi pada situasi tu pada aku ref tak ada masalah boleh. Cuma yang aku tak puas hati adalah bola tu dah jatuh, bila Havertz dah tap bola tu melantun baru kau nak tiup. Kau kata foul tu daripada... Kau tak terfikir referee tu teragak-agak sama ada nak... Kadang-kadang referee ni lambat nak buat decision. Kan mungkin juga kan. Ke kau nak kata yang agenda terhadap Arsenal ke macam mana? Bukan agenda. Kalau kau punya decision it's a foul in the first place, kau just tiup lah. Kenapa kau nak delay? Sebab bila kau delay kau dah buka satu ruang untuk... Dia tiup lambat pun. Kau boleh tengok banyak kali. 2 saat lambat ke 2-3 saat lambat macam tu. Lebih kurang lah. Yang aku tengok banyak macam aku cakap, aku tengok banyak kali sampai ke level macam tu kau teliti. Tapi also benar. I rasa legit je. Legit dari segi sebab you kata kadang-kadang like ref lambat buat decision. Tapi percaturan masa dalam perlawanan tu orang tak kisah pun sebab orang expect you patut tiup whistle bila you kena tiup whistle. You tak boleh tiup 2 saat lambat sebab benda tu semua memainkan peranan dan bagi impak kepada perlawanan kan. So sama macam decision kau nak buat gol lah. Kalau kau nak review sampai 5 minit Merino punya gol. Tapi dulu masa ref tiup whistle cepat, kau kata tak sampai 8 saat sebelum Trossard nak
nak clear bola Itu dah pun kena kad kuning. lambat Lambat. membuat keputusan juga. Lambat buat Oh, tu keputusan. isu lambat, Lambat. Lambat atau cepat. Itu aku cakap So, timing kena on point. Bukanlah Gila lah, kami fan. ni nak Okay. nak Demand membuat satu betul fan Arsenal ni. bukan kami nak membuat spekulasi tapi kita nak bagi tahu bahawa Tak, tapi kau kena fikir ada juga signifikan. konteks. Suka tak suka, lambat sesaat kedua saat, player Liverpool dah dengar. So, diorang dah stop playing. So, macam mana kau nak klasifikasikan itu sebagai gol juga sedangkan player-player ramai dah berhenti main? Dia tak stop playing lagi Ben sebab at that time dia masih challenge. Okey. Guys, Guys, kita dah overrun ni. Aku dah agak lah bila ajak fan Arsenal 2 orang macam ni lah cerita dia. Guys, kita akan berehat sebentar bila kembali selepas ini fokus kita terarah kepada Erik ten Hag, FIFA Ballon d'Or. Jangan ke mana. Alright guys, terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Masa tak banyak, so aku kena laju-laju umumkan kepada korang 2 winner yang telah pun memenangi tiket dekat X untuk perlawanan di antara JDT dan Ulsan HD dalam saingan ACL Elite yang akan dilangsungkan pada 5 November nanti dekat Stadium Sultan Ibrahim. Ini adalah soalan yang aku tanya, kenapa nak beli kalau boleh dapat free? Soalannya adalah senaraikan nama pemain JDT yang telah dikenakan kad kuning setakat ini sepanjang kempen AFC ACL Elite 2024-2025. Dan korang sendiri boleh nampak dekat situ 2 pemenang yang terpilih secara random, yang terpantas lah sebenarnya kalau diikutkan dengan jawapan yang tepat. So, tanya kita ucapkan kepada Syahril Z ataupun Syahril Zulkifli dan juga kepada F_Ikmal 13. Tanya kita ucapkan. So, masing-masing Syahril Zulkifli akan dapat 2 tiket dan juga F_Ikmal 13 ni pun akan dapat 2 tiket. Cara kau nak dapat tiket ni simple sebab dia adalah e-tiket. So, korang berdua kena sekarang pergi dekat X account Astro Arena. Lepas tu kau DM dekat sana nama penuh kau dengan IC number kau. Okay, kalau tak boleh, korang boleh pergi juga dekat IG Astro Arena dan juga DM nama korang dan juga IC number korang. Okay, ingat nama dengan IC number korang kena bagi dekat account X Astro Arena. Tak apa, kalau tak boleh, pergi ke IG Astro Arena, letak nama penuh dan juga IC number. So nanti kita akan bagi tahu cara-cara ni untuk dapatkan e-tiket korang. Okey, dalam segmen ni juga aku nak ingatkan korang, kita akan bagi isyarat memanggil. Kau kena tunggu je untuk call kita, isyarat memanggil untuk call kita untuk menang 2 lagi tiket sebagai pemanggil yang akan jawab soalan dalam studio ni segmen yang ketiga nanti. Okey, so pastikan anda stay tune. Okey guys, sebelum apa-apa kita nak fokus dulu, ucapkan selamat tinggal secara rasminya kepada Erik ten Hag. And we are sure you will be there supporting us. We thank you. You are the best supporters in the world. Thank you. Sedih weh, sedih. Sebab bila aku tengok benda ni weh, sekarang aku faham kenapa ramai yang sedih. Ya, walaupun ramai yang nak dia out, tapi inilah hakikatnya. Sebenarnya kalau kau tengok rekod, dia tak seburuk mana pun. Tapi kalau kau bandingkan dengan semua, Jose Mourinho, semua atas dia. Tak silap aku, dia dengan David Moyes adalah 2 yang terendah dari segi 1.72 poin per match tu. Dan juga win percentage dia sekitar 52%. Ada model lain yang kata 55%, ada yang kata 57%. Tapi dalam 85 perlawanan dia menang 44 kali. Dan juga kalah 14 kali. Aku rasa lebih tu sebab 85 perlawanan tu baru berapa je. Kan? Seri tu mungkin aku tak kira lagi. Antara tu semua seri lah kot kan. Tapi itu yang dikatakan dengan 52% win percentage. Tetapi hakikatnya adalah kedudukan Man United, identity Man United dan banyak faktor lah kalau nak dikira kenapa Erik ten Hag dipecat. Dan sebenarnya ramai mengatakan sepatutnya dilakukan pada international break yang lalu. Kenapa tunggu lama sangat? Itu masalah timing kat tadi. Nampak tak? Nampak tak? Kita orang try nak emphasize kan betapa masalah timing tu akan memberi impak. That's what's more the aspect dah. Pun departure tu patutnya lebih reasonable untuk happen last pada season. aku lah, sebenarnya semua orang dah jangka. Cuma tak tahu bila. Betul tak? Kan betul. Betul. Semua orang dah jangka, cuma tak tahu bila. Kita ramai mengharapkan lama lagi lah kalau boleh. Cuma Kita je yang lalai. macam yang menyebabkan Erik ten Hag ni nampak bernasib baik dan masih diberi peluang oleh aku rasa Ineos adalah sebab satu, dia bagi pencapaian kepada MU. Kita tahu dia bawa MU masa first season cemerlang sebab kau menang EFL tanpa bolos. Tanpa bolos tak salah aku. Tanpa bolos. And then after that kau menang FA Cup, yang mana kau boleh bawa MU pergi ke Champions League kan? Bukan, Europa League. Europa League. Sorry, Europa League. So
kalau untuk seorang manager baru datang, kau bawa satu ideologi kau untuk menaikkan satu pasukan dan pergi ke satu tahap, mestilah orang akan bagi kau peluang dulu. Tapi apabila musim kedua, kau dah demand dengan apa player yang kau nak. Macam kau cakap, okay, aku nak defender. Kau belanja almost dalam 260 million tak salah aku. Untuk defender saja. Bilion? Juta? Juta. Okay. Kau belanja sebanyak tu. Dan memang mengakibatkan kelab tak jadi apa pun. So, of course, pada aku, keputusan 9 game pertama ni dah menunjukkan bahawa inilah penamat untuk Erik ten Hag. Aku rasa walaupun dia bukanlah keputusan yang sangat tepat, tapi keputusan yang baik untuk MU sebab masih ada lagi baki perlawanan lebih kurang 20 lebih untuk dia orang recover. Mungkin bukan untuk juara, aku minta maaf lah aku cakap benda ni. Jujur aku beritahu. Mungkin bukan untuk juara liga, tapi untuk kau berada pada at least top 6 relevan. Tapi aku rasa start season pun dia orang tak letak target juara liga pun. Dia orang letak target mungkin top 4. I tak sure lah whether Manchester United ke atau klub lain yang meletakkan diorang patut jadi juara 2028. Tak ingat. Ni Omar Berada, dia punya CEO. Okay, so betul lah. It was Manchester United. Manchester United Board lah. diorang yang letak target itu tu. KPI dia realistik tak tahu berdasarkan apa. Sebab sekarang diorang dah back into transitional phase. Betul. Tapi balik tak kepada mustahil square lagi. one. Betul. Tapi bila kita cakap juara tu datang dengan pelbagai faktor kan. Like you nak letak apa kayu ukur, nak katakan jangka masa untuk 2028 tu Olimpik. Tapi tak tahu macam Manchester United dapat jadi champion Premier League. Tapi dalam bola sepak 2024. benda boleh berubah sekelip mata, babe. Chelsea musim lalu ada satu ketika kita memikirkan dua musim yang lalu di tempat yang ke-12. Kemudian ni diorang improve di tempat ke-6, tukar manager sekalipun transition tu pantas berlaku. Kau tengok season ni diorang dah diwar-warkan sebagai top 4 material. So kenapa tidak Manchester United boleh jadi juara Liga 2028? True, tapi I rasa satu conclusion kita boleh dapat daripada Ten Hag punya farewell ni ialah susah. Any manager pun, no matter how big your name is, nak fill in that position yang telah ditinggalkan oleh Sir Alex. Walaupun dah beberapa banyak pun manager yang diorang bawa masuk untuk replace, the standard was too high and kecelaruan identiti tu tak nampak akan diselesaikan dalam jangka masa terdekat atau panjang. Itu yang I nampak lah. Tapi apa pun I tahu memang supporters United pun memang whatever is diorang akan still Ada yang acknowledge. ramai yang bersalah. Diorang akan still acknowledge sebab whatever is memang Ten Hag at the end of the day yang bagi diorang silverware jugalah. Aku teringat nak tengok reaksi daripada Twitter sebab dekat X. Susah sangat nak sebut X ni. Dekat Twitter aku ada buka story lah. Aku tanya dia orang kan, kongsikan pendapat korang tentang pemecatan ETH ni dan memori anda sebab aku nak tahu semua daripada semua fans. Bukan fan Man U saja tapi kepada fan yang bukan Man United fan juga. Golong-golong aku ajar ni lewa kata ni memori 7-0. Isu Ronaldo, isu Sancho. Favoritism players. Cerita pasal isu Ronaldo dan Sancho ni, kau nampak Sancho buat Insta story apa? Dia buat jari kata bye-bye. Yes. Seolah-olah dia masih panas dengan Masih bitter. Masih bitter. Even David De Gea dia buat jari macam ni. Dekat dalam dia punya. So aku rasa ada something going on lah. Lepas tu dia kata favourite quote, you can always see an era come to an end. Mentality FA Cup champion. Firdaus Arazi kata ni JK keluar dengan foundation dan banyak isu selesai, slot masuk. Jurgen Klopp lah yang dimasukkan. Slot masuk meneruskan kesinambungannya. ETH keluar tanpa selesai masalah yang belenggu. Jika Amorim masuk, tugasnya sama seperti hari pertama. Ole dan Jose Mourinho adalah bina foundation yang tak pernah siap atau bermula. Untuk itu perlu ada progres 2 tahun ni. Okay, Syarif Zulkifli yang menang tadi, dia pun ada bagi komen katanya Carabao Cup winner, FA Cup winner, the good youth that came through. Kobe Mainoo, Garnacho apa semua kan. To Carrington, 3 domestic finals in 2 years. Multiple records, both positive and negative, broken. One of the most successful manager in MU. It's a shame to end this way. Next, Ruben Amorim pula. Yalah, Willy Kombola, soal lagi player yang diberikan peluang di bawah. Ada banyak positif yang Ten Hag buat sebenarnya, tapi hakikatnya tim tu tak ada identiti. Tim yang dikatakan Erik Ten Hag yang sendiri masa first day join Man United kata nak main pressing. Kita tak nampak pressing tu sampai mungkinlah season ni sekali-sekala. Dalam cakap pasal aspek pressing, bila lambat. Filosofi pressing tu menjadi dalam 1 atau 2 perlawanan tu, cantik. it was so beautiful. Even I pun as like a Manchester United supporter pun memang like truly enjoy the game kan. Tapi masalahnya itulah bagi I rasa yang membezakan a good manager and a great manager dari segi sure it works so well for you kat Ajax, kat club di mana macam memang orang kenal you, filosofi you kena main macam tu. Ten Hag's ball and everything. Tapi di mana bila you struggle untuk adjust filosofi itu dalam kelab baru, dalam sistem baru dan gagal untuk menerapkan filosofi itu secara berkesan dengan players yang you ada dalam pasukan, tak nampak lah. Memang forever struggling. Kita ambil contoh perlawanan ni lawan West Ham kan. Sebab dalam first half, ini adalah game yang aku secara jujur ni cakap
Man United tak layak untuk kalah game ni. Tak sepatutnya kalah. Tak silap aku ada 4 atau 5 big chances dalam first half saja yang sepatutnya minimum Man United mendahului dengan 2 ataupun 3-0 minimum ah. Yep. Tapi diorang bazir peluang. Okey, dan bila masuk second half, kau nampak West Ham dah step up. And diorang menghukum segala pembaziran yang berlaku dalam first half di mana Vincenzo Summerville score. Tapi insiden penalti ni kita kena cerita lah. Sebab aku rasa tak sah kalau kita tak cerita. Sebab bagi aku, ada yang kata Michael Oliver adalah punca Erik ten Hag kena sack. Sebab Michael Oliver yang duduk dalam bilik VAR tu, yang berkomunikasi dengan David Cook, which is the referee dalam atas padang lah. Okay? Tapi insiden penalti tu, yang kelakarnya, dari kau tengok kali pertama, kau takkan nampak mana foulnya. Yes, betul. 3-4 kali kau kena tengok. Dan ref atas padang pun tak bagi. This season, PJMOL dah keluar statement, kebanyakan keputusan dilakukan oleh ref padang tidak akan diganggu oleh VAR, melainkan clear and obvious sahaja. Tapi bila kau tengok ni tak clear langsung, tak obvious langsung. Tapi mungkin untuk Michael Oliver nampak clear lah. The League bentes kaki Danny Ings apa semua. Tapi aku tengok Danny Ings yang langgar dia. Again lah benda ni kita ulang balik. Apa masalah dengan VAR ni adalah consistency inconsistent. Inconsistent kan. Benda tu dia mengekalkan benda tu dengan sangat baik. So at one point kita jadi muak juga. Macam contoh game ni bila kau kata soal MU tak patutnya kalah. So aku pun memang bersetuju MU tak sepatutnya kalah, dan penalti tu pun bukan penalti lah. Di mata aku memang totally bukan penalti. Aku sangat tak bersetuju lah. Sebab pada aku MU dah kalau aku nampak untuk game ni memang diorang dah cuba bermatian untuk bertahankan apa yang diorang dah buat. Cuma nasib tu tak menyebelahi. Dan lagi satu, bila kau cakap tadi soal apa mensia-siakan peluang banyak. So aku ada tengok stat lah. MU dia paling tinggi 21. Nombor 2 kau tahu siapa? Tak apa. Arsenal 20. Oh, maksud kau miss big chances? Yes, Arsenal 20. So bila aku tengok stat tu, aku terfikir satu benda. Sekarang ni Arsenal berada satu tempat yang tinggi. MU berada tempat di bawah. So untuk kita menang konteks kau mensia-siakan peluang menyebabkan kau jadi tim paling teruk, aku rasa tak boleh pakai sangat statement tu sebab walaupun banyak peluang yang kau sia-siakan, tapi kalau kau masih dapat mengutip mata untuk poin maknanya kau menang, justify benda tu. So aku rasa tak jadi masalah pun. Alright guys, Kan? sorry kita kena hentikan topik berkait dengan Ten Hag dan Man United. Dengan harapan di minggu-minggu akan datang kita akan sembang lagi lah. Sebab dengan cerita sekarang ni, front runner adalah Ruben Amorim dengan cerita anytime dia punya deal nampak macam Ineos dah awal-awal dah setting lah ni. Aku boleh macam happy kalau Southgate je. Sebab mula kata yelah aku ingatkan mungkin Southgate kan. Sebab dia kan baik dengan Dan Ashworth dulu, England DNA apa semua kan. Tapi itulah cerita tentang Amorim, dia akan masuk dilaporkan dan nampak gayanya Ruud van Nistelrooy tak jadi interim lama lah. Okay guys, hentikan di sini. Inilah waktunya untuk isyarat memanggil korang. Call kami 0389578463. Aku repeat 0389578463 untuk memenangi 2 tiket menyaksikan ACL Elite di Stadium Sultan Ibrahim 5 November nanti di antara JDT dan juga Ulsan HD. Okay, so kalau nak menang, kau kena jawab soalan dekat segmen ketiga nanti. Call sekarang. Penembik kita akan menjawab telefon anda dan korang akan hold sampailah segmen ketiga nanti. Okay? Aku ingatkan ini adalah isyarat manggil. Call sekarang. Guys, masanya untuk fokus kepada FIFA Ballon d'Or. Jom. Le Ballon d'Or France Football is Rodri! Vamos! he can just do things other players can't. Rodri doing what he does so well. It's kind of a balance between both defensive and offensive. I always wanted to play that position. You speak to the players who play with him and they are just saying he is the best holding midfielder in the world right now. Lost for words, he can do everything. I don't see a weakness to his game. Rodri pops in the ball. It's a great ball from Rodri. Manchester City have won the UEFA Super Cup. Rodri in to steal it back. How many times do you see him do that, Rodri? Rodri is the most important player in the Premier League for any team. Oh, that is beautiful. He just mazed his way into the edge of the penalty area. He didn't smack it, he caressed it. The best team in the land and all the world. He has a habit of scoring precious goals for the club, and he may well have scored yet another one. ¡Se acabó! ¡Ha ganado España la Eurocopa! Sale Rodrigo, elegido mejor jugador del torneo. Everything about him in this tournament was just spot on.
he was playing the level that he has playing for many years. He's an extraordinary holding midfielder. Alright, tahniah kita ucapkan kepada Rodri yang memenangi FIFA Ballon d'Or 2024 dan tahniah juga kepada Ballon d'Or Feminin Aitana Bonmati dari Spanyol. Okey, cerita menarik tentang Rodri dia adalah pemain kelahiran Spanyol pertama yang menang sejak kali terakhir dimenangi oleh Luis Suarez pada tahun bukan Luis Suarez yang Uruguay yang gigit tu kan. Ni bukan. Ni Luis Suarez tahun 1960 geng. Oh, lamanya. So kita kena ucapkan tahniah kepada of course Rodri dan dia juga pemain dari Premier League yang beraksi di Premier League pertama sejak Cristiano Ronaldo lakukannya pada tahun 2008. Pemain midfield pertama sejak Luka Modric menang pada tahun 2018. Dan aku rasa persoalan yang banyak meniti di bibir orang ramai adalah kenapa Real Madrid boykot FIFA Ballon d'Or. Bitter betul. Bitter benar. Tapi tak faham sebab kalau ikut logik, kalau Ancelotti menang Manager of the Year, Team of the Year pun Real Madrid menang kan. Sampai Bellingham tak pergi. Satu tim lah pendek cerita tak ada siapa lah. Tak ada wakil langsung. 50 orang tak pergi campur staff dia yang patut buat coverage. Diorang pun tak ada duit nak bayar flight ke private jet semua dah book. Oh, semua dah book? Just cancel. Semua dah book. Termasuk Florentino Perez. Dia cancel malam sebelum Ballon d'Or. Ini aku punya view lah. Yang aku nampak adalah dia lebih kepada nak support kepada pemain dia. Kita tahu spekulasi tu keluar yang mana Vinicius bagi tahu dia tak menang. So dia something like macam solidarity untuk dia bantu si Vinicius. Maknanya macam okey dia tak menang jadi kita boycott. So dia akan create lah macam situasi yang menunjukkan bahawa tapi benda ni korup lah. Something yang macam dia kata korup, yang mana dia tak puas hati dengan ketelusan penilaian. Ya ke? Kau tak rasa Rodri tu adalah winner yang agak fair ke? Bagi winner yang agak deserve. Aku rasa Rodri deserve. Sorry to say lah. True. Vini deserve tapi Rodri pun deserve. Okay, no. Vini and Rodri memang hard luck. Rodri and Vini memang dua calon yang sangat deserve untuk dinominatkan in the first place lah. Tapi first thing first, it's so weird untuk kelab sebesar Real Madrid yang panggil gelar mereka and well deserved lah the title Kings of the Euro, Giants of the Euro, whatever. Galacticos untuk boycott atas basis yang player diorang patut menang. Sebab first thing first, diorang memang patut tahu pun Ballon d'Or ni pun diundi secara rahsia oleh 100 orang jurnalis. Sentimen yang subjektif. Wartawan. Ini berdasarkan undian daripada wartawan. And ada 3 kriteria. Wartawan Malaysia mana ada individual performance, you punya team punya performance, and then fair play punya values juga. So kalau nak cakap, okay fine, let's say cakap pasal team performance lah. Sebab dari individual performance, mungkin Vini and Rodri were up there equally. Tapi kalau dari segi konteks national team punya performance, lebih konsisten performance Rodri dalam pasukan Spain. Dan very integral dia punya part bila dia menang European Championship, dapat guard of honor and everything. Berbanding dengan Vinicius yang memang clear momen-momen yang dia jelas ada struggle dia dengan Brazil. So dari segi itu pun saya rasa macam tak faham, dia macam a bit childish atau immature lah. Okeylah, kau nak argue dua-dua belah pihak boleh, sebabnya kau boleh argue yang Real Madrid won Champions League, they won La Liga. So atas dasar itu, and Vini score dalam 2 final terakhir yang dia main. Dia tak selaku dia skor lawan Liverpool, dia skor lawan dalam final yang terbaru ni lawan dengan Dortmund. Dan baru ni dia skor hat-trick balik lawan Dortmund. Okay, mungkin yang apa yang berlaku baru-baru ni tak dikaitkan lah. Tapi apa yang Vini buat sekarang pada ketika ini tak dinafikan. Dia mungkin kau boleh kata dia adalah memang the best player in the world, tapi benda ni menilai atas dasar tahun 2023. Kita ambil konteks yang tu musim lepas lah Ben, maksud aku. Betul. Sebab Rodri dia kita tahu 75% of Manchester City punya kemenangan dia ada. Tak silap aku dia unbeaten dalam 74 game berturut-turut yang dia ada dalam tim. Dia hanya kalah final FA Cup. Betul. Dalam tempoh 90 minit main. Tu aku cakap, pada aku Rodri deserve menang. Dia tak ada apa-apa isu. Cuma macam aku cakap lah, aku cuba korek lah kenapa Real Madrid ni nak boycott. Macam aku cakap tadi lah, salah satu faktor dia nak support player. And then kedua macam Eli cakap tadi, dia kata dia King of Europe. Something yang macam dia proud, tradisi atau prestige yang konon dia nak jaga. Dia something yang aku rasa saat akhir je. Yes, benda macam tu. And then lagi satu, ada aku terbaca isu kononnya sebabkan oleh Vinicius ni dia terlalu outspoken pasal racism. Tapi racism tu terbuat pada dia. Nak bagi konteks 63 game. Dia bukan saja seorang CDM yang superb, yang terbaik di dunia lah. 12 gol, 14 assist untuk season 23-24. Is unheard of untuk seorang pemain number 6. Betul. Premier League winner, Euro winner, FIFA Club World Cup winner, UEFA Super Cup winner, Euros Player of the Tournament. Kan? Juga Player of the Tournament dalam FIFA World Club Cup. So,
Macam mana Vini Junior boleh duduk dekat situ? Rasa. Bertanya-tanya kenapa aku tak layak. Okay, kau pun layak. Tapi kau kena faham benda tu terlalu sengit sampai tahap yang aku sendiri yang memutuskan yang mungkin Rodri adalah pilihan yang terbaik. Walaupun aku sendiri awalnya hari tu masa first clock tulis Vini kan. Ego superstar ni susah Ego superstar tapi di-enablekan oleh kelab tu. Because itu satu statement yang besar. Berapa banyak kali kita tengok yang Ballon d'Or ni memang tak adil pun. Dari segi tak adil dalam konteks. Tapi kadang-kadang orang cakap Eli, mentality macam ni jugalah yang melahirkan seorang champion. Ego macam ni yang ada dekat Cristiano Ronaldo, yang sekarang mungkin kita nampak dekat Vini Junior juga. Kau boleh kata ego ataupun tak respect opponent dia. Kalau individual player burn, dia sendiri tak datang ke ceremony tu, faham je. We can talk about dia punya ego all day long. Tapi maksud saya sekarang, sampai kelab sendiri yang tak hadir. What kind of statement is that? Berapa banyak kali macam Lewandowski patut menang kan beberapa tahun lepas. Tapi itu je lah. Kita boleh tutup je lah kat situ. Okey, last kali aku petik beberapa reaksi pemain. Even Mario Lemina daripada Wolves sendiri kata dia percaya Rodri pemain tengah terbaik dunia, tapi Vinicius adalah pemain terbaik dunia ketika ini. Camavinga, Toni Kroos juga berpendapat Vinicius pemain terbaik dunia. Skor dalam UCL final 2 kali berturut-turut. Madrid midfielder Eduardo Camavinga made it clear dengan voice note dia ataupun dalam dia punya Insta story dia, football politics. Okay, mungkin ada benda yang kita tak tahu lah. Tadi yang politik. Kan? Dia macam Real Madrid ni dia ada something yang dia nak support sangat dengan si Vinicius punya. Dia nak buat statement. Mungkin benda ni boleh jadi satu marketing atau engagement juga. Mungkin ada. Tapi pada aku dia lebih kepada kau yang membenarkan pemain kau untuk jadi macam tu. Buat reaction macam tu. Pada aku orang akan jadi menyampah sebenarnya. Walaupun kita tahu dia ada isu pasal racism. Tapi kita tak boleh nak katalah kalau kata undian tu disebabkan oleh itu. Okay. Meh, thank you. Eli, thank you. Kita akan berehat buat kali terakhir sebab lepas ni kita akan kembali semula untuk menjawab pemanggil, untuk menjawab soalan untuk menang 2 tiket menyaksikan JDT dan Ulsan HD 5 November dekat Stadium Sultan Ibrahim. Semuanya itu selepas ini. Dan juga topik berkaitan dengan El Clasico dan El Malayau. Jangan ke mana-mana. Alright, terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Berbulu dengan Burn segmen yang ketiga. Hari ini pack gila weh. Punyalah laju kita dari satu topik ke satu topik. Tapi itulah realitinya bila kita nak bagi tiket free, kita nak bagi benda free. Kita nak penonton-penonton kita happy. Dan korang dah menunggu lama. So masanya untuk kita menjawab pemanggil terpantas tadi. Isyarat pemanggil yang telah pun ke udara untuk menangi 2 tiket menyaksikan JDT lawan Ulsan HD dalam saingan ACL Elite pada 5 November di Stadium Sultan Ibrahim. Untuk itu kita ada Amir. Apa khabar Amir? Yes, hello Ben. Amir dari mana, Meh? Daripada Kajang. Daripada Kajang, Okey, Meh, kau dah ready, Meh? Kau dah buat persiapan ni? Kalau kau menang ni, kau nak pergi macam mana ke Johor pada 5 November nanti? Ya, betul. Saya nak pergi, insyaAllah lah. Cubalah. Okey, dah ada persiapan semua, dah steady lah, dah standby lah kalau dapat lah. Partner dah ada. Betul. Okey, dia soalan senang je sebab memang niat kita nak bagi. Soalan ni adalah, berapakah jumlah gol Arif Aiman di ACL Elite musim 2024-2025 setakat ini? 10 saat. Apakah jawapannya dalam masa 10 saat? 3. Tak sampai 2 saat dia jawab. Abang Syak, 3 adalah jawapan yang betul? Betul. Eli, 3 adalah jawapan yang betul? Deng. Tepat sekali! Amir daripada Kajang, anda memenangi 2 tiket untuk menyaksikan JDT lawan Ulsan HD 5 November nanti di Stadium Sultan Ibrahim. Dan kau boleh buatlah persiapan kau untuk pergi. Jangan lupa Amir, tinggalkan nama, tinggalkan IC number dekat IG Astro Arena dan kami akan kontak balik dengan cara-cara untuk kau pergi collect e-tiket tu sendiri. Okey, simple saja. Jangan lupa tinggalkan nama dan juga IC dekat IG Astro Arena. Terima kasih Amir. Tahniah kita ucapkan kepada Amir daripada Kajang. 6 tiket macam tu je. Tahniah bro. 6 tiket macam tu je kita bagi. Okay? Alright guys, tak mau lengahkan banyak masa. Untuk 2 topik terakhir kita, jom kita saksikan sama-sama. Hitungan percubaan dan akhirnya jaringan pertama. Arif Aiman lorongan untuk Baksan. Sepakan penalti. Dari Baksan mudah.
for goal. Lewandowski scores. Surely the flag goes up. It stayed down. Baldi with the cross. Lewandowski with the header. It's 2-0. Robert Lewandowski has scored 2 goals in 2 minutes. It's got Lamine Yamal. Lamine Yamal. And Lamine Yamal into the roof of the net. He scored his first goal in a Clasico. To clear on the line. Rafinha, Lamine Yamal, banyak topik bola kita kan. Tapi kita start dulu dengan benda paling straightforward. Kita start dulu dengan El Malayao boleh? Ataupun El Clasico. Mana satu kita nak start? Kita tanya Penebek. Penebek, kita nak start yang mana Penebek? El Malayao dulu. Oh, yang lagi panas lah. El Malayao. Yang lagi dekat di hati. Ada banyak nama kat sana tapi mungkin nama-nama lain yang aku akan bagi macam aku bagi dekat Ghostan tu mungkin akan I menyinggung. tak plan pun nak pakai baju ni Bila macam dah masa dalam studio macam lah bawa teringat kita memang nak bincangkan. Tapi you bukan orang Johor ke? Orang kampung. Oh, kampung. Asalnya Membesar kampung di Johor. Selangor. Tapi kalau Tapi macam kita tak Sabah sedari FC pun lah. boleh jadi. Sebab I lahir kat Sabah. Macam mana? Nak pilih yang mana satu? Tapi sekarang duduk Selangor. Macam ni? Okey. Masalah. Cerita dia macam ni guys. Bila kau tengok perlawanan di antara Selangor dan JDT untuk pengetahuan korang sekarang ni dah ada 2 kali Selangor dan JDT bertemu pada musim ni, which is dalam final Piala FA kalah 6-1 dan juga dalam perlawanan ini kalah 3-0. So secara aggregate-nya dah 9-1, menunjukkan jurang standard yang terlalu jauh lah di antara tim nombor 1 dan tim nombor 2 dalam Liga Malaysia ni. Tapi something yang aku perhati dalam gameplay Selangor dalam game ni, lagi-lagi lepas menang dengan John Book Hyundai Motors dalam saingan ACL 2 adalah 15 minit yang pertama nampak 50-50 tau. In fact nampak macam player JDT ada dapat 2 kad kuning, macam yelah Arif Aiman memang bagi banyak masalah pada Zikri apa semua, tapi realitinya bila dah first goal tu masuk daripada free kick Juan Muniz, Romel score apa semua, kau nampak seolah-olah ada mental block dengan pemain-pemain Selangor ni. Sebab kenapa Selangor boleh perform dengan tim-tim lain tapi bila lawan JDT je seolah-olah ada satu mental block di mana diorang tak boleh nak stay dalam shape diorang, dalam disiplin diorang untuk 90 minit. Ya. Aku beri penghormatan pada Ellie dulu lah sebab Ellie. dia baju Selangor kan. Tak ada. Kan? I rasa kalau nak tanya, I terpaksa setuju dengan statement tu. Sebab ini bukan kali pertama, kali kedua kita nampak. Ada one point pun kadang-kadang impresif sikit lah Selangor main dari segi, boleh main elok untuk 30 minit. Maknanya separuh masa pertama tu nampak like tie, nampak actually something, a miracle boleh happen lah dalam second half. Tapi dia ada switch button. Yes. Tapi kalau nak cakap pasal nak lebih berbicara lebih objektif dari segi taktikal, nampak jurang perbezaan tu memang sangat-sangat tinggi lah. Like how can you still play permainan berdepan dengan pasukan JDT yang kiranya antara like what, kalau bukan the most progressive, one of the most progressive dekat dalam Malaysia ni dari segi cara bermain. Tapi taktikal Selangor ni banyak boleh dipersoalkan dalam pelbagai aspek. Aku tak aspek. rasa taktikal Selangor masalah. Diorang punya shape dah cantik, diorang start dah cantik. Cuma momen yang mengubah segala-galanya adalah free kick tu Bila Romel dah skor daripada situasi yang terlalu mudah daripada free kick Juan Muniz tu, seluruh barisan pertahanan tu seolah-olah halibunan lah pada ketika itu. Dia yang aku nampak lah masalah Selangor ni sebab dia dah kalah dengan JDT ni bukan baru sekali. Boleh katakan setiap musim. Bukan benda baru. So sepatutnya lah pada aku lah, pandangan aku sebagai peminat, bila kau berjumpa dengan pasukan macam JDT, benda yang kau dah tahu pertama adalah mustahil untuk kau menang. Tapi takkanlah tim macam PDRM boleh seri dengan diorang. Itu aku nak cakap tu. Kedah boleh draw dengan diorang. Tak, kau faham maksud aku? Ya, Kalau tim lain boleh bagi fight pada JDT sekali-sekala sekalipun, kenapa Selangor tidak sekali-sekala sekalipun boleh membawa cabaran yang lebih baik daripada sekadar kalah 3-0 dengan 6-1? Itu yang aku nak terangkan ni. Maksudnya, kau dah tahu kau akan lawan dengan tim macam JDT, kau memang takkan boleh menang. So, kau tak perlu fikir macam mana kau nak cari cara untuk menang. Apa yang kau kena fikir satu, kalau kau tak boleh skor, kau elak kena bolos. Kurangkan. Ya, elak. Kau boleh elakkan. Elak. So, okey, maksud kau, kenapa Selangor bolos banyak ni adalah sebab Selangor nak juga main identiti diorang. Bukan bermain dengan cara bukan yang lebih soal identiti. Dia defensif. lebih kepada kau terlalu macam mencuba tau. Okey. Yelah, Selangor kita tahu. Masa nak bermain open play lah. Mesti kau terlalu nak mencuba. Kita tahu bukan Selangor tak kuat. Tengok dalam Liga, Selangor nombor 2. Dia senang cerita kalau pada nombor 2 sampai bawah tu, tak ada orang yang boleh beat Selangor. Kita tutuplah JDT tu dulu. So, jadi Selangor mungkin dia nak jaga dia punya pride. Rasanya dia adalah tim yang satu-satunya yang boleh mencabar. Tapi sebaliknya sentiasa berlaku. Okey, dah lalang tutup, kita tutup terus. Kita cerita daripada El Malayao ke El Tokong ke whatever ke, kita aku terus ke Selangor tak marah kau. Kita terus ke El Clasico. Apa siapa marah aku? Aku harap Selangor tak marah kau lah. Kita tak cakap pasal Selangor.
Tak ada bukan tak nak cakap sebab masalah kita masa tak cukup sebenarnya. Itu realiti. betul. Kita Siapa nak gaduh dengan abang, gaduh. untuk yang dekat YouTube yang tak faham, kita bersiaran secara langsung kan, Reply sejam IG dekat Astro Arena. So that's why kita tak cukup masa. Okay. El Clasico yang hambar buat Real Madrid. Penampilan pertama Mbappe dalam El Clasico. 8 offside. Ingatlah sampai bila-bila. 8 Bukan 7 8 8 offside. Total Kira. 12, 8 dia seorang. 8 dia seorang. Seorang 2 gol dibatalkan Paling juga. function. Player paling function dalam Tapi kau nak kata salah Mbappe, salah Madrid ke yang tak reti nak timing run dia orang untuk Barcelona was the smarter team. ataupun Hansi Flick ni masterclass. Okey. Bila kau cakap soal masterclass tu, kita boleh katakan benda tu betul sebab kalau kau tengok first half tu, dia something like macam pancing memancing tau. Dia bagi nampak ada harapan, macam fight sangat. Bila masuk second half, kau boleh bantai sampai 4. Tak kau rasa pelik ke? Aku adalah joke daripada orang beritahu mungkin Ancelotti lupa angkat kening, tapi aku rasa masa tu kening dia pun dah tak terangkat dah kalau dah kena 4. Betul, sebab first half tak silap aku peluang-peluang terbaik pun daripada Barca datang daripada percubaan jarak jauh Pedri. Lamine Yamal ada one on one. Even Real Madrid pun ada buat, Mbappe ada buat cuba shoot jauh sebab dia nampak keeper semua memang expose goal tu. Cuma tak jadi. So kita nampak masa tu sangat fight. Bila masuk second half kalau habis. kita tengok stats Mbappe tu boleh kumpul 8 offside, tapi sebenarnya memang this is where I kena like setuju dengan awak lah yang awak tak akan dapat persetujuan saya dalam banyak show. No, memang it's Hansi Flick's masterclass sebab benda tu konsisten. Sebelum tu diorang pun memang kalahkan Bayern Munich pun. Even player like Harry Kane pun like offside. Like it's so susah nak tengok. Harry Kane pun boleh di offside kan. Ini kan pula yang laju. So bila diorang cakap pasal you know like you letak players ada 6 players dalam squad Barcelona bawah 22 atas padang, and semua orang diorang point out betapa technical dan efficientnya diorang execute Flick's assignment atas padang tu dari segi fundamental lah. Okay. Cerita pasal individual. Lamine Yamal, of course, laka nama sebagai penjaring termuda dalam El Clasico. 17 tahun 106 hari saja. Dia lah the youngest player yang skor dalam El Clasico sekarang. Lewandowski, form dia pada season ni, aku rasa 14 gol dalam 17 penampilan. 17 gol dalam 14 penampilan, tak betul kan kalau aku salah. Lepas tu Rafinha. Ni talking point yang menarik. Sebab bila kau sentuh tentang Rafinha kan, kita tahu dia daripada season Premier League dengan Leeds dulu apa semua. Tapi yang lebih menariknya, dia tak adalah fire terus masa dia masuk first season dia apa semua. Tapi sekarang bila kau tengok dia, sejak fan Barca sendiri masukkan awal season itu, sebelum season start tu, ada segolongan fan Barca yang up JC Nico Williams pakai JC Barca. Kononnya nak perpindahan daripada dia lah kan diwar-warkan dia nak belah daripada lepas Euro nak belah daripada Athletic Bilbao pergi ke Barca kan. Pakai nombor jersey Rafinha tapi nama Nico Williams. So Rafinha kata benda tu sangat-sangat disrespectful, dan dia apabila ditanya adakah, tapi aku pula rasa benda ni lah yang motivate kau main macam ni. Kan, tapi dia kata bila ditanya, kau tak rasa ke benda tu motivasi untuk kau perform sekarang? Dia kata tak, aku akan perform sebab aku pakai jersey Barca. Kan, suka tak suka akan perform, tapi sebelum ni tak berapa nak perform macam level macam ni, tu sebab orang nak jual kau kan. Tapi sekarang ni kau tengok Rafinha, itulah one thing pasal player kau notice tak? Bila diorang ada something to fight for ataupun something to play for, ada bagi purpose. I think itu salah satu yang dynamic yang kita boleh nampak, combo between Rafinha dengan Lewandowski, yang memang diorang pun memang almost ada fall out dengan Xavi bila tak jumpa arah tuju, like form memang ke laut lah semua benda. Tapi bila like senang lah nak cakap kan. Tapi bila Hansi Flick pandai, and I rasa ini salah satu trait a very good manager yang boleh glorifykan ataupun memodernkan filosofi tiki-taka tu, main dengan pace yang lebih laju and everything. Sekarang nak tengok siapa yang boleh catch up dengan Barcelona. Okey, kita boleh lihat sekarang apa 8 mata dah leading kan dengan kedudukan. Aku rasa salah satu Real Madrid akan lawan Espanyol, salah satu akan lawan Valencia, salah satu lagi akan lawan Espanyol dalam perlawanan seterusnya dalam La Liga selepas ini. Okey guys, kita tutup sebab lepas ni kita nak terus beralih ke Fantasy Premier League dan kedudukan hambar. Dah 3 minggu berturut-turut ini adalah hambar. Okey, season ni macam terang, aku rasa aku buat keputusan aku semua betul. Maksud aku dari segi semua player aku berdasarkan jadual kesukaran, semua pilihan aku berdasarkan aku punya structure, tapi player aku tak deliver. Saya pendek cerita macam tu lah. Even though aku pilih player dengan jadual yang cantik, hijau apa semua, Lenko, player tak deliver. So inilah yang dikatakan ada unsur luck factor lah yang memainkan peranan. 510 poin letakkan aku dalam kedudukan lebih kurang 3 juta sekarang ni. Teruk start aku. Tapi baru 9 minggu aku akan ingatkan kau. Last season pun aku dalam 1 juta lebih pada ketika this time. Dan aku dah buat 2 transfer sebenarnya sebab aku save
2 transfer. Aku degil tak nak masukkan Palmer minggu ni. Palmer. Ya. Kau cuba menerapkan keegoan aku yang tak nak halal mula. Dia betul-betul denda aku lah. Dia denda aku dan aku kenalah. So pendek cerita, aku terus masukkan Mo Salah menggantikan Foden dan aku memasukkan sebab Gabriel injured, kemungkinan besar akan injured. Aku tak sure lagi. Tapi aku tak peduli, aku terus gantikan dia dengan Ait Nuri. Sebab Wolves mempunyai jadual antara yang terbaik akan datang. Okey, tak apa. Amir dulu. Jom kita tengok. Aku ke? Okey, tak apa. Nampak macam kau tak serius season ni. Itulah. Ke kau serius dan point kau masih macam tu juga? Ini sebenarnya aku terlupa ada match saat pagi itu yang awal tak kan. Serius tak serius ni. Aku tak sengaja pun. Bila aku tengok tu, tapi aku rasa macam luck juga tim aku walaupun aku terlupa. 55 okey lah. So rezeki aku adalah aku ada 2 transfer lepas ni. So kau tunggulah perubahan yang aku buat. Apa yang awak nak buat? Itu yang cantik pasal season ni. Kau terlupa pun, tiba-tiba kau tengok, aku ada 5 transfer lah, ada 4 transfer sebab kau boleh kumpul sampai 5 kan. Transfer kau boleh terkumpul. So kalau kau terlupa terlepas pandang pun kau akan ada transfer untuk ubah tim kau. Mungkin aku akan tukar satu defend. Sebenarnya Ahmad tu lama aku simpan. Aku ingatkan Ten Hag nak bagi. Aku tak tahu kenapa Ten Hag palau dia. So sekarang ni aku dah nak tukar. Bila nak tukar manager ni aku jadi macam 50-50 balik. Okay, relax. Tunggu dulu. Tunggu weekend ni, okey? Ini kedudukan Liga Fantasi Bulungan Burn sekarang ni di mana Karibasi dah jauh. Meninggalkan semua dengan 650, tak adalah jauh. Dia beza dengan ni 1 poin dia. Caterpillar 24 jam, Syarul Asfar, Asmadi, Syarul Helmi, John Abu Treka, Muhammad Faiz, Muhammad Adib dan juga Angkai Yi. Tanya untuk kedudukan top 10 ketika ini baru 9 minggu. Harap korang boleh kekalkan. Yohan Wissa adalah antara transfer target yang aku nak share dengan korang. Sebab kau tengoklah jadual dia. Cuma ada 1 je merah dan itu pun aku rasakan Aston Villa sebab dia main highline, dia boleh score. Yohan Wissa ni antara even ketika training Thomas Frank pernah cakap dia lagi klinikal daripada Ivan Toney. So aku yakin bila dia dah kembali daripada injury sekarang, 2 nama yang paling kerap kau akan tengok score goal untuk Brentford is Wissa dengan Mbeumo. Matheus Cunha seorang lagi target. Macam aku cakap, Wolves punya jadual daripada sekarang sampai game week 17 semua hijau ataupun kelabu saja dan kau dah nampak segala-galanya untuk Wolves akan melalui Cunha dan dijangka dia juga adalah penalty taker untuk Wolves. So bila kau ada penalty taker, harga cuma 6.5 juta dan Wolves sekarang ni akan ada jadual walaupun dia tengah barai sekarang. Memang dia pilihan utama lah sebagai penalty taker. Yes, he's the first choice. Dia adalah first choice dan seorang lagi striker adalah Jorgen Strand Larsen, tapi segala-galanya melalui Cunha lah macam aku cakap dan aku rasa dia akan start firing lah dalam minggu-minggu akan datang. So that's why target aku minggu ni adalah untuk mungkin ambil -4, keluarkan antara Calvert-Lewin atau Solanke, ganti dengan Cunha ataupun Wissa. Solanke tu patut dah lama kau tukar pun. Itulah. Dia tunggu-tunggu. Tak nak rugi 4 poin. Tak nak tolak 4 poin. Sebab aku dah buat 2 transfer kan, Salah dengan Ait Nuri. Tapi tak apa, kita tengok macam mana. Cakap pasal transfer, Ten Hag pun ada transfer keluar. Itu sedih. Lepas ni dah tak ada Ten Hag. Kita dah tak ada hiburan tu. Mungkin kita ada moment of silence lah. 5 saat 5 saat. Terima kasih Ten Hag atas segala-galanya. Terima kasih kepada Amin. Terima kasih atas hiburan. Amin Ishak. Thank you, Bern. Thank you, Amin. Elif Fabira. Terima kasih kepada anda semua kerana kesetiaan anda bersama dengan Bulungan Burn. Ingat, kita bukan pandit. Kita bukan expert. Kita sekadar minat bola sepak. Fans macam korang. This is Bulungan Burn. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.